Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-32. Yeremia membeli tanah pada masa pembuangan. Sangat lucu kan Tuhan kita. Yeremia membeli tanah yang diberitahu oleh Tuhan. Mari kita mendengarnya. Pada tahun ke-10 pemerintahan Raja Zedekiah di Yahuda, iaitu tahun ke-18 pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babilonia. Tuhan berfirman kepada Yeremia, pada masa itu tentera Raja Babilonia sedang menyerang Yerusalem. Aku ditahan di halaman istana raja oleh Raja Zedekiah kerana aku dituduh mengumumkan bahawa Tuhan berfirman, aku akan membiarkan Raja Babilonia menaklukkan kota ini, dan Raja Zedekiah tidak akan dapat melarikan diri. Dia akan diserahkan kepada Raja Babilonia. Dia akan menghadap raja itu dan bertutur dengannya. Kemudian Zedekiah akan dibawa ke Babilonia dan tinggal di sana sampai aku menghukum dia. Walaupun dia berperang dengan orang Babilonia, dia tidak akan berjaya. Aku Tuhan telah berfirman. Tuhan memberitahu aku bahawa Hanamel, anak lelaki bapa saudara aku, Salum, akan datang kepada aku untuk minta supaya aku membeli tanahnya di Anatot di wilayah Benyamin. Akulah sanaknya yang terdekat dan yang berhak membeli tanah itu, tepat seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hanamel datang kepada aku di halaman istana dan minta supaya aku membeli tanahnya. Dengan itu, yakinlah aku bahawa Tuhan benar-benar telah berfirman kepada aku. Aku membeli tanah itu daripada Hanamel dengan harga 17 keping wang perak. Aku memanggil beberapa orang saksi dan di hadapan mereka aku mendatangi, mentandatangani dan memeteraikan surat pembelian tanah itu. Lalu aku menimbang wang pembayarannya. Kemudian aku mengambil surat pembelian itu yang telah dimeteraikan dan mengandungi syarat serta ketetapan. Dan aku juga mengambil salinan surat yang tidak dimeterai. Aku memberikan kedua-dua helai surat itu kepada Baruch, anak Neriah, cucu Maseah. Aku menyerahkannya di hadapan Hanamel serta saksi-saksi yang telah menandatangani surat-surat itu, dan di hadapan semua orang yang sedang duduk di halaman itu. Di hadapan mereka semua, aku berkata kepada Baruch, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, memerintahkan engkau mengambil kedua-dua helai surat ini, baik yang dimeterai maupun yang tidak dimeterai. Masukkan kedua-dua helai surat itu ke dalam sebuah tempayan supaya tahan lama. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, berfirman bahawa rumah, tanah dan ladang anggur akan dibeli lagi di negeri ini. Doa Yeremia ayat 16. Selepas aku memberikan surat-surat pembelian itu kepada Baruch, aku berdoa, ya Tuhan, Raja, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kekuatan kamu yang besar. Tiada yang terlalu sukar bagi kamu. Engkau menunjukkan kasih kamu yang abadi kepada beribu-ribu orang. Tetapi engkau juga menghukum orang kerana dosa ibu bapa mereka.
Engkaulah Allah yang agung dan perkasa. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Rancangan kamu, Tuhan, bijak dan perbuatan kamu ajaib. Engkau nampak segala yang dilakukan manusia dan membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Pada dahulu, Engkau melakukan keajaiban dan hal-hal yang luar biasa di Mesir, dan sampai sekarang pun Engkau masih melakukannya, baik di kalangan orang Israel maupun di kalangan semua bangsa lain. Dengan demikian, Engkau termasyhur di merata tempat. Engkau membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan kuasa dan kekuatan kamu. Engkau melakukan mujizat dan keajaiban yang menggempahkan musuh. Engkau memberikan negeri yang baik dan subur ini kepada mereka, seperti yang telah Engkau janjikan kepada nenek moyang mereka. Tetapi apabila mereka datang ke negeri ini dan mendudukinya, mereka tidak mentaati perintah kamu, Tuhan, dan tidak hidup menurut ajaran kamu. Mereka tidak melaksanakan satu pun daripada perintah kamu. Oleh itu, Engkau mendatangkan segala bencana ini kepada mereka. Orang Babilonia telah membina tambak pengepungan di sekeliling kota untuk merampasnya, dan sekarang mereka sedang menyerangnya. Pertempuran, kebuluran dan wabak akan menyebabkan kota itu jatuh ke dalam tangan mereka. Engkau nampak bahawa semua yang Engkau firmankan telah menjadi kenyataan. Namun demikian, ya Tuhan, Raja, Engkaulah yang menyuruh aku membeli tanah di hadapan beberapa orang saksi, walaupun sebentar lagi kota akan ditawan oleh orang Babilonia. Kemudian Tuhan berfirman kepada aku, Akulah Tuhan Allah segenap manusia. Tiada yang terlalu sukar bagi aku. Aku akan menyerahkan kota ini kepada Raja Nebukadnezar dari Babilonia dan tenteranya. Mereka akan merampas kota ini dan membakarnya. Mereka akan membakarnya sampai habis bersama dengan rumah-rumah orang yang membangkitkan kemukaan aku. Di bumbung rumah-rumah itu, mereka telah membakar kemayan kepada Baal dan mencurahkan wain sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Sejak permulaan sejarah mereka, orang Israel dari orang Yahuda tidak menyenangkan hati aku, dan mereka membangkitkan kemukaan aku dengan perbuatan mereka. Sejak kota ini dibina, penduduknya telah menyebabkan aku sangat murka. Aku telah mengambil keputusan untuk memusnahkan kota itu kerana segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahuda dan orang Yerusalem, bersama-sama dengan raja dan para pemimpin, para imam dan nabi mereka. Mereka telah membelakangi aku, dan walaupun aku terus mengajar mereka, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau menerima pengajaran. Malah rumah aku yang dibina untuk tempat beribadat kepada aku telah dinajiskan oleh mereka dengan meletakkan berhala-berhala mereka yang menjijikkan di tempat itu. Mereka membina mezbah-mezbah untuk Baal di lembah Hinnom dan mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok.
Padahal aku tidak pernah menyuruh mereka melakukan hal itu. Bahkan tidak pernah timbul dalam fikiran aku bahawa mereka akan melakukan perbuatan sekeji itu dan menyebabkan orang Yahuda berdosa. Janji yang memberikan harapan. Ayat 36. Tuhan Allah Israel berfirman kepada aku, Hai Yeremia, bangsa Israel berkata bahawa peperangan, kebuluran dan wabak akan menyebabkan kota ini jatuh ke dalam tangan Raja Babilonia. Sekarang dengarlah lagi firman aku. Aku akan mengumpulkan bangsa ini dari semua negeri tempat aku mencerai-beraikan mereka kerana kemukaan dan kegemaran aku terhadap mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke tempat ini dan membolehkan mereka tinggal di sini dengan selamat. Mereka akan menjadi umat aku dan aku menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu tujuan hidup untuk menghormati aku sepanjang masa bagi kebaikan mereka sendiri dan keturunan mereka. Aku akan membuat perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku tidak akan berhenti berbuat baik untuk mereka. Aku akan menyebabkan mereka takut dan hormat kepada aku dengan sepenuh hati supaya mereka tidak meninggalkan aku. Dengan senang hati aku akan berbuat baik kepada mereka dan aku akan membuat mereka menetap di negeri ini selama-lamanya. Sebagaimana aku telah mendatangkan bencana kepada bangsa ini, begitulah juga aku akan memberi mereka semua yang baik yang telah aku janjikan. Orang berkata bahawa negeri ini akan menjadi seperti padang gurun yang tidak didiami oleh manusia dan binatang, dan negeri ini akan jatuh ke tangan orang Babilonia. Tetapi ladang-ladang di negeri ini akan dibeli orang lagi. Orang akan membeli ladang dan surat pembeliannya ditandatangani dan dimenterai di hadapan saksi-saksi. Hal itu akan berlaku di wilayah Benyamin, di pekan-pekan di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yahuda, di kota-kota kawasan pembukitan, di kawasan kaki bukit dan di bahagian selatan Yahuda. Aku akan mengembalikan bangsa ini ke negeri mereka. Aku Tuhan telah berfirman. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan juga adalah Tuhan yang belas kasihan. Apa yang dibuat oleh Tuhan adalah kerana anugerah Tuhan kepada manusia. Kerana dia berkata dalam ayat 27, Akulah Tuhan Allah segenap manusia. Tiada yang terlalu sukar bagi aku. Percayakah kamu segala yang Tuhan lakukan? Ya. Sekian, terima kasih. Shalom.